Yang ni air yang digunakan untuk buat ambil air sembahyang. Itu wudu. Kalau wudu, perbuatan air mengambil air sembahyang itu wudu. Di atas baris jadi beza makna dia tu. Dua bahagian dalam tajuk ni. Bahagian yang pertama, dia cerita mandi dan berwuduk tanpa mualat. Yang ni apa hukumnya? Boleh kau tak boleh? Sah kau tidak sah air sembahyang tu ataupun mandi tu? Kalau tidak ada mualat, dia tidak jawab. Dia gantung gitu. Dia cerita gitu. Mandi dan berwuduk tanpa mualat gitu. Apa hukumnya? Dia tidak bayar. Dia nak cerita tu, Imam Bukhari kalau dia sebut lagu ni, dia nak isyarat kepada adanya khilaf. Adanya khilaf. Dan masing-masing ada dalil. Masing-masing ada dalil. Dan dia menyebutkan, ini kita panggil asar Ibnu Umar. Ini perbuatan Ibnu Umar dalam bahagian yang kedua tajuk ni, untuk mengisyaratkan kepada pendapat yang dipilihnya, alasan yang dia pakai. Hak mana? Iaitu tak apa, tak ada mualat. Sebab apa? Ibnu Umar basuh kedua kakinya selepas kering waduknya. Jadi air sembahyang hak sebelum pada tu. Basuh muka, basuh tangan dan lain-lain. Kaki dia tidak basuh. Hak lain basuh belakang. Dia basuh kaki tu setelah kering air sembahyang pada anggota yang telah dibasuhnya. Yang ni tidak ada mualat. Kalau mualat tak ada kering lah. Tak ada kering lah. Ni dah kering. Bila dah kering, ini menunjukkan tidak ada mualat. Ibnu Umar seorang sahabat Nabi yang besar, yang terkenal sebagai maha guru di kalangan sahabat. Dia buat gitu. Kalau tak sah, takkan dia buat. Kalau tak sah, takkan dia buat. Tapi itu air sembahyang, wudu. Air sembahyang dia basuh kaki tu selepas kering air sembahyang dia. Kalau mandi, itu cerita lain. Ini bab mandi. Berapa duk raya hak wudu je. Dia ada cara dia, Imam Bukhari. Dia nak cerita, iaitu mandi dengan wuduk ni lebih kurang. Sama-sama guna air untuk menyucikan. Orang panggil waduk lah. Untuk mandi pun waduk juga. Untuk mendapat kesucian. Untuk wuduk pun wuduk juga. Dan banyak perkara hukumnya sama. Imam Bukhari kiaskan dengan air sembahyang ni untuk mandi. Yang ni mandi pun lagu tu juga. Kalau tidak ada mualat, tak apa. Serupa dengan wuduk. Serupa dengan wuduk ni. Sebab dari segi banyak persamaan dia. Ini menunjukkan Imam Bukhari juga pakai kias, kaedah kias. Sebab di sini dalam tajuk dia sebut air sembahyang, tapi dia pakai untuk mandi, berdasarkan kias. Sebab apa? Banyak persamaannya. Banyak persamaannya. Sama-sama guna air, sama-sama untuk mengangkat hadas. Itu orang panggil kias yang menepati lah. Kias yang menepati, bukan kias ma'al farid. Orang panggil kias ma'al farid ni tak kena lah. Lain, jauh bezanya. Ni tak. Persamaan tu ada. Dengan sebab itu dia pakai kias di sini. Menunjukkan juga beliau berpendapat tak apa, tidak ada mualat dalam berwudu ataupun mandi. Sah juga mandi itu. Wudu itu sah juga. Tidak kata tak sah. Walau bagaimanapun adalah yang berpendapat tidak sah. Baik, kita tengok dalam nota 184 bawah tu. Mualat artinya terus membasuh anggota kedua selepas membasuh anggota sebelumnya, dalam keadaan ia belum lagi kering. Itu maksud mualat. Tujuan Imam Bukhari mengemukakan bab ini ialah untuk menarik perhatian pembaca kitabnya ini kepada perbezaan pendapat para ulama tentang masalah mualat. Yang dia sebut ni, dia nak menarik perhatian kita kepada khilaf ulama tentang masalah ni. Itu hak yang pertama maksud dia. Adakah ia sesuatu yang wajib atau tidak? Itu persoalannya. Menurut Ibnu Umar, Ibnu al-Musayyab, Atha, Tawus, An-Nakhai, Hasan Basri, Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam qaul jadidnya. Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, mualat tidak wajib.
dan bukan merupakan syarat untuk sahnya wudu dan mandi janabah. Mengikut demo ni, mualat itu tidak wajib, bukan sesuatu yang wajib. Imam Syafi'i sendiri pun dalam qaul jadidnya mengatakan tidak wajib, hanya molek sajalah. Molek lah. Tetapi Qatadah, Al-Auza'i, Al-Laits, Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya, qaul qadim, mengatakan ia adalah wajib. Bila wajib, kalau tinggal hak wajib ni tak sah. Itu bezanya. Dalam masalah ini Bukhari sependapat dengan golongan pertama. Dia nak ayat dia serupa dengan golongan yang pertama. Ada dua golongan dalam masalah ni. Dia berpegang dengan serupa dengan golongan pertama. Antara dalil dia, hujah dianya, kalau asar sahabat ialah perbuatan Ibnu Umar tadi. Dalam masalah ini ada, melalui bab ini beliau secara halus mahu menolak pendapat golongan kedua. Itu cara dia nak tolak pendapat golongan kedua secara halus. Bila dia pilih pendapat yang pertama, dia buat mari dalil hak tu, sedangkan dalil hak golongan yang kedua dia tak mari, menunjukkan satunya dia pilih pendapat golongan yang pertama. Dan bagi dia dalil hak ni lebih kuat. Hak yang kedua tu bagi dia tidak kuat, sebab tu dia tidak pilih. Sebab tu dia tak pilih. Dia tahu dalil orang lain tu ada, tapi dia tak mari. Itu cara dia nak menunjukkan apa mazhab dia, apa pendapat dia dalam perkara ni, iaitu tidak wajib mualat, serupa dengan orang-orang yang disebutkan tadi. Ini kalau kita mengikut hak ni, tak apalah, tidak mualat. Tidak mualat itu yakni tidak terus anggota yang kedua itu dibasuh selepas dibasuh anggota yang sebelumnya. Tidak terus. Maknanya kita kata kalau ambil air semaya, basuh muka, lepas tu pergilah, kalau orang perempuan lah, pergi balik ikan goreng kau, kita kata ikan yang digoreng tu kau, ataupun apa-apalah, kita kata buat kerja lain, iri kau dulu bawal kau, lepas sampai kering boleh, boleh lah. Dan ini qaul, kalau orang mengikut Syafi'i boleh jadi dewasa air. Mana Syafi'i ni kita qaul jadid, Syafi'i kata tidak wajib mualat. Hak dipakainya qaul jadid lah. Tetapi umum juga orang kita belajar kan, dia kata wajib mualat ini. Itu sebenarnya mengikut qaul qadim. Dalam masalah hak umumnya qaul jadid lebih kuat daripada qaul qadim mengikut kaedah Syafi'i, kecuali ada perkara-perkara tertentu, masalah-masalah tertentu yang lebih kuat qaul qadim. Hak ni tidak termasuk dalam hak lebih kuat. Maka kalau orang yang mengikut mazhab Syafi'i pun tak apalah, kalau dia tak berapa yakin dengan hak lain pun. Tapi sebenarnya kalau kita belajar hadis ni serupa je. Hak lain-lain pun ramai tu, ramai lagi orang lain. Kalau tidak sabit ada Syafi'i pun, mereka yang disebutkan tadi adalah mujtahid dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in, orang-orang yang kuat. Kalau ada hak Syafi'i tu hak berasa was-was lah, lagilah tidak ada masalah lah yang menghalang. Tidak ada masalah. Kelebihan yang kita mengaji hadis ni antaranya, kalau mazhab tu misalnya Syafi'i, kita boleh tahu qaul jadid dia, qaul qadim, hak mana qaul jadid dia sesuai dengan hak mana. Tapi boleh jadi kalau kita mengaji fiqh saja tak disebut, pakai pilih gitu. Jadi menyebabkan orang susahlah kan. Susahlah, tidak luah. Luah lah ke mana? Lagu seperti kita katalah, kalau nak mari Kota Baru ni, kalau tahu hanya jalan Pasir Pekan ni, jambatan ni dah jambatan tu kalau kadang-kadang ditutup, pakai tak mari dah. Tu tak ngaji dah hari ni. Tapi kalau tahu jalan lain, apa salahnya? Jalan lain bapak boleh pergi. Bapa tak boleh pergi? Bapa kita tak pergi? Pergilah kau tu. Takkan nak tinggal benda yang penting kerana tu saja. Sepatutnya kita bersikap gitu dalam masalah mazhab ni. Itu faedahnya. Setengah orang dia tidak faham. Dia kata susah. Susah kata dia nak faham hadis ni. Kena perisi sendiri. Kalau fiqh tu orang perisi dah. Macam-macam lah alasan orang. Sebenarnya fiqh pun payah juga kalau kita tak erti. Cuba baca kitab fiqh bahasa Arab, mana erti? Tak erti. Bukan sembarangan orang nak boleh baca kitab fiqh tu. Memang kemah lah. Kalau tidak sampai berpuluh-puluh lah syarah tu.
Minhajut talibin saja